muka surat apa ni? 160. 160 dia start daripada tak habis lagi gan ni dia. Okey, sekat paragraf mana tu? Baca sekat tu. Istalam tul yaum tu baca dah. Tonjah tu dah. Tu sudah dah. Azizi kami tahiyatan uktub lak. Sayabda. Sayabda. Cuba tengok ni, kita pergi ke sayabda. Biasanya sayabda'u, tapi kita baca sayabda. Sa di sini ialah bermakna akan. Ingat sa dengan saupa dia akan masuk kepada fi'il mudhari'. Bawah ni kita akan bincang. Sa akan masuk kepada fi'il mudhari'. Yabda tu fi'il mudhari' lah tu. Sebab bermula dengan huruf ya tu kan. Ghadan, esok. Al-Ahad, hari Ahad, awal Agustus. Awal ni satu dia. First of August. Okay. Kita tengok perkataan dulu baru kita baca dah. Waqad, tengok dulu. Dan qad ni dia masuk kepada, tengok belakang zurtu ni fi'il apa dia ni? Madi, untuk ana, daripada zara yazuru zurtu. Ba'dal mudun, sebahagian bandar-bandar al-maghribiyah, bandar maghribi, mithl seperti ar-ribat. Ar-ribat ni dia panggil rabat. Wadar bayda, wadar bayda ni Casablanca. Tak tahu dah, jauh beza tu. Dan wapas, pas ni Fes. Wa Marrakesh, Marrakesh. Okey. Betul tak? Kita bila-bila ngaji gani pun ada faedah juga, kita boleh tahu. Dah budaya Arab, negara-negara Arab. Dah. Cuba kita baca dah. Sayabda ghadan al-ahad awal Agustus. Bila-bila baca tu cuba ingat makna je tak? Nak tengok makna. Waqad zurtu ba'dal mudunil maghribiyah mithla ar-ribat wad-daril bayda wa Pas wa Marrakesh. Dari segi nahwu pun kita nak perhati sini. Ba'da ni, apa dia jadi ba'da ni? Apa bagi data? Semua-semua kan bagi data apa ke apa? Maf'ulun bih kepada zurtu. Al-muduni tu apa bagi bawah ni pula? Mudhafun ilai. Boleh dah tu. Okey, kita baca ni pula. Dia banyak dia guna sa semacam sini. Sa dia bermakna akan. Sa masuk kepada fi'il mudhari', dia jadi akan. Qad tadi royak dia dulu kan. Bila masuk ke fi'il madhi, dia jadi sesungguhnya, sebenarnya. Kalau masuk fi'il mudhari', dia jadi kadang-kadang. Kalau dia kata waqad azuru, guna fi'il mudhari', kadang-kadang saya melawat. Jauh tu beza tu. Kalau kata waqad zurtu, sesungguhnya saya telah melawat. Dia kata kalau masuk ke fi'il madhi, dia panggil litaukid, untuk nak stres. Kalau masuk ke fi'il mudhari', dia panggil litaklil. Sebab tu dia terjemuh kadang-kadang. Itu peranan qad. Baik. Kita pergi ayat 6. Baca dulu dah. Wa sa'aktub laka fi nihayatil mu'tamar
Anil qararatil hammah allati yattakhidhuha al-a'dha. Cuba tengok ayat dia ni. Wa dan sa'aktub, akan saya tulis. Aktub ni fa'il mudhari'. Untuk dhamir ana. Kataba yaktubu aktub, saya akan tulis. Laka kepada awak, fi pada nihayatil mu'tamar. Nihayah ke apa dia? Okey. Lawan nihayah? Bidayah. Ingat ke buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah. Fi nihayatil mu'tamar, pada penghujung muktamar. Jadi saya akan tulis pula kepada awak surat di penghujung muktamar. Tulis mengenai apa? Anil qararat, daripada keputusan. Qararah untuk mufrad, qararat untuk jamak. Keputusan-keputusan. Baik. Jamak ke apa lagi ni? Mu'annas saling, ada letak mu'annas saling. Sebab tu dia bagi bawah ni, dia dijarkan di baris bawah dengan ada kasrah dia bagi bawah. Okey. Al-hammah ni ialah sifat kepada qararat. Dia kena mu'annas sebab qararat ni mu'annas juga. Mu'annas saling kan ni, jamak mu'annas saling. Al-hammah pun mu'annas juga. Kalau muzakkar dia kata alham, tak ada ta marbutah. Ya? Alham buat ta marbutah ni. Kalaulah dizahirkan barisnya, ta ni baris berapa ta marbutah ni? Pasal apa baris bawah? Dia ikut qararat. Apa dia ikut? Dia jadi gapo ni? Sifat. Sifat kepada qararat. Dia mudah je kalau kita nak tengok sifat. Kita terjemus kena kata yang. Keputusan-keputusan yang penting. Yang tu dia macam, kalau kod Melayu yang tu sifat. Rumah yang cantik, sifat yang. Jalan yang luas. Betul tak? Gunung yang tinggi. Yang tu sifat. Walaupun tidak semua. Kebanyakan yang adalah sifat. Okey. Allati yang. Ni. Yang juga ni yang ni. Kalau ni yattakizu. Yattakizuha ni yang telah diambil. Baik. Ni dua ni kan. Dia kalau akhaza ambil gini. Ittakhaza dia 5 huruf ni. Ittakhaza alif tu 2 kali khaza. Ni dia tidak hak tu ambil zahir ni makna keputusan yang diambil. Kita Melayu pun kita tengok. Ambil tindakan. Tak nampak je ni barang yang kita objek tak nampak. Ambil tindakan. Ambil macam saat ni apa dia ni? Keputusan yang diambil. Kalau akhaza ni dia benda macam ambil big. Ambil pensel, nampak tak? Tu beza. Ittakhadha daripada akhaza. Betul tak? Ittakhadha. Dia serupa dengan iqtaraba lah. Iqtaraba cuma sebab dia ada huruf illah. Hamzah kan? Akhadha. Jadi bila duduk di hamzah tu dia jadi stuck. Dia tak boleh buat situ. Tak kira dia nak kata it akhaza, dia tak sedap sebut it akhaza. If dia tidak jadi itang, dia jadi i'takhaza. Nak sebut tak boleh tak? I'takhaza. Bila i'takhaza dia payah, dia pakai ittakhaza. Nampak tak? Baik. Yattakhidhu ni ini ialah untuk muzakkar. Mana fa'il dia? Fa'il yattakhizu ni mana fa'il dia?
Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Cuba fikir, mana fa'il dia? Ambil keputusan. Siapa dia ambil keputusan tu? Muktamar. A'dha' lah ambilnya. Ahli-ahli yang ambil. Tengok terjemuh tu yang telah diambil oleh ahli-ahli. Oleh hidup situ. Okey. Al-a'dha' ni ialah kata jamak kepada udhun. Bila udhun, jamak dia a'dha'. Anggota-anggota sebenarnya a'dha'. Ahli-ahli ni sebenarnya, kalau udhun ni termasuk je anggota tubuh kita, dia panggil a'dha' juga. Anggota-anggota, members. Faham ni? Udhun a'dha'. Baik. Yattakhidhu ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari' untuk dhamir. Baik, kalau dhamir huwa, baik, sebelum nak masuk sini kita tengok. Kalau dhamir huwa, hak ni al-a'dha' ni huwa ke hum? Apa hak ni huwa, hak ni hum? Ni kelik cerita lama tu, mula-mula ngaji pula. Tak ingat lagi? Tak ingat? Ni huwa ni. Hak ni hum. Kalau ni al-udhu baru ya. Udhun. Yattakhizuha a'dha. Tak ingat lagi? Ni dia panggil jumlah fi'liyah. Tak ingat dah lama ni? Jumlah fi'liyah, dia tidak akan mengubah fi'ilnya oleh jumlah fa'il. Kecuali kalau jumlah ismiyah, baru dah boleh. Al-a'dha' yattakhizuna. Tak ingat lagi? Nanti nak tulis semula. Molek juga kita bincang ni dengan hak lama. Dia ada jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Lambat tu bigan ni nanti. Okey, ni. Kalau kita ambil sini, kalau kita ambil yattakhizu, yang mewah pun tak ada dokah. Yattakhizu al-a'dha'. Ini fi'il, ini fi'il, ini fa'il. Nah. Okey, ni fi'il, ni fa'il. Ni jumlah dipanggil jumlah apa ni? Fi'liyah. Baik. Telah mengambil keputusan oleh ahli-ahli. Sebab tu orang pondok dia terjemah lagu tu. Mengambil keputusan oleh ahli-ahli. Ini jumlah fi'liyah. Kalau kita pergi kepada jumlah ismiyah, kita kata kita ambil hak ni. Kalau hak ni duduk depan ni. Ambil hak ni duduk depan. Okey. Al-a'dha'. Yattakhidhu ni bila duduk di belakang, barulah kita kena hak ni lah sini kena tamu. Yattakhidhu. Apa ada beza? Tengok dia. Ingat, bila jumlah ismiyah, barulah fi'il ni kena sesuaikan dengan bilang dari segi bilangnya. Kalau jumlah fi'liyah, bilangnya dia kira saja, cuma dia sesuai dari segi mu'anah dengan muzakkar sahaja. Hak ni sama ada huwa ke, huma ke, hum ke, hak ni masih mufrad. Asalkan muzakkar sama muzakkar. Bila jumlah ismiyah, barulah, sebab dia mari cerita lain pula ni. Sebab dia tak ada fa'il. Apa jadi gitu? Sebab hak ni dia tak payah buat banyak. Sebab apa? Fa'il dia ada dalam dia. Fa'il ni telah disebut oleh fa'ilnya. Tapi sini fa'il tak ada sini. Sebab tu dia bermula ahli-ahli.
mengambil ia siapa? Ia para ahli. Jadi dalam yattakizu ni a'dha sekali lagi duduk dalam ni. Sebab tu dia jadi kena panjang. Tahu tak? Kalau nak payah nak buat gambar lah apa hak ni dia tak payah ni sebabnya perkataan yattakizu ni fa'il dia ada depan. Hak ni fa'il dia mustatir. Jangan kata hak ni tak jadi fa'il, hak ni mubtada ni. Mubtada khabar. Ni mubtada, ni khabar. Khabar ada bentuk fa'il. Lepas tu bila fa'il nak ke fa'il pembuat dia. Pembuat dia duduk mana? Mustatir. Mustatir tu bila duduk dalam dia jadi gemuk dia tu. Nampak tak? Boleh biasa. Ni. Hak ni jumlah fi'liyah, hak ni jumlah ismiyah. Pasal dia mula dengan isim. Dia panggil jumlah ismiyah. Mula dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Betul tak? Hari ni kena berhenti nesuku lah pasal start lewat ni tak? Kau tak ada siapa lorak deh. Kita saya buat gini takut sibuk salah je. Takut rasa sibuk salah mari jauh-jauh. Kena kurang kena sejam dah. Oh air tak pokok tu tak sejuk. Baik. Kita pergi sini. Habislah cerita dia. Tamaniyati. Ini maknanya harapan. Litamanna kita panggil tamanna. Ini sebenarnya bukan fi'il, ini masdar dia. Tamanniyah. Bila banyak tamanniyat, dia asal dimari daripada tamanniyat, ti itu saya. Maknanya harapan-harapan saya laka untuk awak. Wasalami dan salam. Salam saya lil ailah untuk family. Ailah sama dengan usrah dah. Ailah sama dengan usrah. Wal asdiqa. Ini apa dia ni? Kata mufrad ke jamak ni? Jamak. Kalau mufrad dia sadiq. Sadiqil an mula-mula lagi. Ismuhu Alil Halabi. Kawan saya. Ni bawah ni. Ni, sadiquka. Your friend. Sadiqukal mukhlis. Ni sifat bagi sadiq. Dah sifat apa ni ada lillah ni tak ada lillah. Boleh jawab apa ni dah kata sifat dengan mausuf. Ni benda yang disifat. Kawanku yang ikhlas. Kawan engkau yang ikhlas. Yang ikhlas makna al-mukhlis adalah sifat bagi salih. Bapa orang ni ada lillah, tak ada lillah. Nak jawab ke mana? Cuba fikir sikit. Apa? Tak apa ni aku panggil kita bincang agak tinggi dah ni. Makna kau pandai dah tu. Jadi kita tanya gini. Dia syarat dia kan sifat dengan mausuf kalau nakirah sama nakirah, kalau makrifah sama makrifah, muzakkar sama muzakkar. Ada apa tak? Sekarang ni persoalannya hanya ada lillah tak ada lillah. Mana kata jawapan? Dia jawab dia gini. Tak nanti dia tak sebut lillah dan tak ada. Makrifah sama makrifah. Sadiquka ni makrifah juga. Sebab tertentu dah kawan awak. Kalau sadiq saja tu barulah nakirah. Nak jadi makrifah dia dua cara. Sama ada bubuh halillah ataupun kita idafah. Idafah jadi makrifah juga. The bag dengan my bag. Betul tak? Okay, ni kita kata the kapon. Kita kata the table. Makrifah. My table. Makrifah juga. Jadi jangan gitu kan. Sadiquka ni makrifah juga. Ni pun makrifah. Tak boleh buah halillah lah. Dia kaedah dia bila dekat tak boleh buah halillah. Betul tak? Sama ada halillah atau bukan. Baik.
Ingat, kena ginilah nak ingat sifat kita. Idhafah juga termasuk dalam makrifah. Ada mudhaf, mudhaf pun ilaih. Mana mudhaf dia sadiq, mana mudhaf pun ilaih ka. Tak nampak lah ka bagi bawah ni sebab dia mabniyun. Dia mabni bukan mu'rab. Baik? Okey. Muhsin sadiq. Kita baca dah. Tamanniyati laka wa salami lil ailah wal asdiqa. Kita baca biar baca slow tapi biar smooth. Sebab kita akan guna ni. Nak suruh biar lidah kita mudah kita nak. Tamanniyati laka wa salami lil ailah wal asdiqa. Dia ayat comel tu, tengok tu. Mana tidak ayat budak-budak ni tuan. Harapanku untukmu dan salamku untuk keluarga dan kawan-kawan. Budak. Tidak kata saya mengucapkan salam saya. Tu ayat biasa. Ni ayat apa klise, ayat biasa dah. Tapi ni kelas sikit. Tamanniyati laka wa salami lil alih wal asdiqa. Kalau orang dengar apa dia kata, tinggi bahasa. Sastra sikit. Tapi kalau kita tulis harapanku untukmu dan salamku untuk keluarga dan kawan-kawan. Cikgu ku sastra. Sedap sikit bunyi dah. Sastra. Tengok dia. Tengok tu orang putih. Bukan tu Arab orang putih. Dia naik setangga. Dia bina perkataan itu kau kelah. Daripada ana Hasan Morak. Budak-budak dah. Dia naik. Tengok belakang ada puisi dalam belakang. Dekat Habib ni ada puisi. Besok kita sekali lagi ni. Puisi Arab. Baik. Sadiqukal mukhlis muhsin sadiq. Okey, kita tengok. Huraian. Tak baca lagi huraian dah. Istalamtu al-yawm khitaban min sadiq li ismuhu Muhsin Sadiq. Istalamtu tu saya telah terima. Istalama bawah ni. Istalamtu ialah fi'il madhi 5 huruf untuk dhamir ana. Apa jadi huruf tu mata tak nampak dah tu. Nak tulis dhamir ana jadi ata. Yang ditasrifkan daripada istalama yastalimu. Nampak dah? 5 huruf tu. Kalimah khitaban berfungsi selaku maf'ulun bih. Nulah tulah ya ni. Perhatikan huruf akhirnya ba berbaris atas. Sadiq li bermakna kawan untuk saya. Sebenarnya sama dengan sadiqi. Tayo ayat dah baru ni kan. Kalau bahasa Inggeris dia mudah jijuk ni my friend dengan a friend of mine. Orang putih guna tu. Dia nak kerja sedap sikit. He is a friend of mine. Kawan untukku. Melayu tak masuk ni. Safara ilal maghrib, bermusafir ke maghrib. Safara ialah fi'il madhi 4 huruf. Safara yusafiru. Wazan yang serupa dengan dia ni jahada yujahidu. Nampak tak? Amala yu'amilu. Itu semua tu wazan dia tu. Sebab tu dia masdar yang amala yu'amilu mu'amalah masdar dia. Safara yusafiru musafarah. Tapi jangan guna safar juga. Dah. Jahada yujahidu mujahadah. Nampak tak? Untuk dhamir wa yang merujuk kepada Muhsin Sadiq. Nombor 3, Yuliyah ialah bulan Julai. Kena ingat orang Arab panggil Yuliyah. Dia tak kata Julai. Yuliyah. Istilah untuk semua bulan adalah seperti berikut ni 12 tengok. Januari dia panggil Yanayir. Februari dia panggil Februari.
Februari. Mac dia panggil Maris. April dia panggil April. Kadang-kadang dia sebut April. April. Mei dia panggil Mayo. Jun dia panggil Junio. Jangan tadi Yulia. Julai Yulia. Agustus. September supaya juga September. Oktober. November. Desember. Azizi Amin tahiyatan wa salaman. Saudara Amin salam. Azizi sebenarnya lebih tepat diterjemah dalam bahasa Inggeris dear. Jadi Azizi my dear. Kalau kita tulis surat kita tulis my dear. My dear itu biasa kalau sorry my dear lah. Orang lelaki, orang Melayu tak boleh nak guna sayang guna kata dia tu. Jadi muka lain. Bahaya. Tamu sama jatuh pula sumber apa ni aku panggil. Sebab tu saya sebut baru ni, orang putih mudah jijik mengaji Arab daripada kita. Sebab dia ada keserupaan. Cikgu Kuk kata rumpun sama. Mana? Cikgu Kuk dia kata dia jadi nak serupa. Dia rumpun sama. Tengok gaya serupa. Past tense, present tense, singular plural sama ada buat dia. Masculine, feminine lah. Patutlah orang Perancis dia mengaji Arab sebentar. Orang bahasa dia tahu. Kalau bahasa Inggeris tengok bila nak terjemah tahiyatan wa salaman, kita nak terjemah kat Melayu payah. Tahiyatan maksud dengan salam sejahtera kan? Salam sejahtera. Dia greetings and peace. Dia boleh tahiyatan itu greetings, salam and peace. Dia guna dia bilang. Nombor 5, waqad hadartu mundu ayyam qalilah, dan sebenarnya saya telah hadir sejak beberapa hari. Jadi qad ni tepat-tepat kita boleh kata sesungguhnya. Kalau bunyi sesungguhnya, kalau nak terjemah ayat Quran boleh, tapi kita terjemahnya sebenarnya. Mundu sejak, qalilah sedikit, munju sejak sedikit. Dia sebenarnya sedikit hari je. Dah ayam depan, ibu buat ayam tu belakang depan. Tidak kata qalilah ayam dah. Beberapa hari yang sedikit. Sebenarnya saya telah hadir sejak beberapa hari yang sedikit. Maknanya yang lalu. Beberapa hari yang lalu sikit. Kalimah qad membawa dua fungsi balanan supaya tadi. Jika ia berada di hadapan fi'il madhi, fungsinya adalah sebagai penguat dan boleh diterjemahkan dengan makna sesungguhnya atau sebenarnya. Sebaliknya jika berada di hadapan fi'il mudhari', ia membawa makna kadang-kadang atau mungkin. Perhatikan dua contoh. Qad hadara ilal masjid, sesungguhnya dia telah hadir ke masjid. Qad yahduru ilal masjid, kadang-kadang dia hadir ke masjid. Nampak beza jauh tu. Nombor ni, li ashtarik fi mu'tamaril kuttabil Arab, untuk menyertai penulis Arab. Kalimah li ashtarik adalah terdiri daripada dua kalimah, ashtarik dengan li. Kalimah ashtarik ialah fi'il 5 huruf, fi'il mudhari' 5 huruf untuk dhamir ana daripada ishtaraka yashtariku. Nampak tak? Kemudian huruf lam yang bermakna untuk ataupun supaya, apabila berada di hadapan fi'il mudhari' tersebut, ia akan menyebabkan huruf akhirnya iaitu kaf bertukar menjadi baris atas. Tapi dalam ni dia tak zahir li, sebenarnya li ashtarika. Asalnya ashtariku untuk anak kan? Ashtariku jadi ashtarika. Dia li ni dia serupa dengan an. Serupa an. Ingat tak? An jadi bagi hatah. Boleh ikat ni? Slow dah rasa tu. Pasal dia kata cepat slow tadi dia.
Ishtaraka, yashtariku, ashtariku, masuk lain jadi ashtarika. Tapi bila kecek dia tak sebut katanya. Jadi kalau dizahirkan barisnya, ia adalah li ashtarika. Betul? Kalimah al-kutab adalah kata jamak taksir bagi kalimah katib, penulis. Wa sa'aktub laka fi nihayatil mu'tamar anil qararatil hammah allati yattakhidhuha al-a'dha. Dan saya akan menulis untukmu pada penghujung muktamar mengenai keputusan-keputusan penting yang telah diambil oleh ahli-ahli. Sa'aktub ialah dua kalimah aktub dan sa, huruf sin yang bererti akan, hanya boleh berada di hadapan fi'il mudhari', tidak boleh berada di depan fi'il madhi, sebab dia akan. Kalau madhi lepas dah nak kata akan guna. Dan dia tidak mengubah baris, tidak seperti li tadi. Macam li itu dia jadi baris atas, ada sin dia tak ubah baris. Betul? Contoh dalam Quran, sayaqulu subha, saya kulu juga. Dia tidak berubah lagi. Dia membawa akan. Saupa pun akan, tapi akan lil bu'na, untuk jauh. Lil ba'in atau lil qari. Saupa ni maknanya kalla saufa ta'lamu. Kamu akan tahu. Bukan tahu dah ni, mati saya tahu dah. Jadi benda yang jauh. Ba'in jauh. Kalau sa ni untuk esok-esok lusa. Tak, dua-dua tu untuk akan berlaku. Okey. Kalimah qararat, keputusan-keputusan, adalah jamak muannas salim yang kata mufradnya qararah. Kalimah hammah yang penting adalah sifat kepada qararat, dan sudah tentu ia mesti diserasikan secara gender, iaitu sama-sama muannas. Kalimah yattakhidhu, di dalam yattakhidhuha itu adalah fi'il mudhari' 5 huruf daripada ittakhadha yattakhidhu, kemudian dhamir ha yang tersambung itu ialah merujuk kepada qararat. Kalimah al-a'dha berfungsi selaku fa'ilnya. Baris hamzah di akhirnya jika dizahirkan ialah berbaris depan, sebab dia fa'il. Kalau dalam ayat tadi kan yattakhidhuhal a'dha'u. Okey, ni kali mau sikit lagi kita pergi ke Quran dah. Ada soalan sekarang ni? Ya, soalan. Mudah dia. Kau pandai dah tu. Dah pernah tengok sini dah ni Quran ni. Kita tengok ayat. Sikit-sikit sudah ada tujuan nak tengok Quran, nak praktik kita. Kan boleh kita lepas pada ni kan kita baca Quran kan. Boleh tahu makna dia. Ni, kita ambil ayat ni, habis dari situ kita pergi ke innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul? Okey. Inna ni ingatlah. Inna ni dia akan masuk kepada jumlah mubtada khabar. Sebelum pada tu tengok perkataan inna. Kalau kita kata Allahu kecil kau tu kecil tu dah. Buat apa jadi kecil ni? Ni berapa ni? Patut dia kena buat berapa puluh? 70. Buat sedap dah. Kau kecil lagi. Kecil tu apa? Sila bapanya. Tidak gitu kecil ni, kecil gon ni. Boleh beda. Allahu kita kata alimun. Allahu alimun.
Allah tu maha mengetahui. Jadi mubtada khabar. Allahu alimun. Nampak tak? Bapa Allahu tu Allah bagi depan. Sebabnya dianya adalah mubtada. Alimun bapa bagi depan sebab dia khabar. Maksud tak? Sebab tu terjemah orang pondoknya, bermula Allah itu maha mengetahui. Macam jawab sih tak? Bermula Allah itu maha mengetahui. Nak ayat kita puisi. Bila masuk inna, kita buat inna depan ni dah. Masuk inna depan, sesungguhnya. Cuba tengok dah. Inna. Masuk inna, Allah ni kena tukar. Dia akan menjadi innallaha. Okay, nanti dulu kita copy lagi lah, takut tak teringat sani. Kita buat dulu ada atas ni dah. Boleh atas dulu. Okay, innallaha alimun ni bila kita bubuh inna, dia jadi Allah tu bagi datah. Okay, dia panggil orang ni isim bagi inna, khabar bagi inna. Nampak tak? Ni mubtada khabar. Bila masuk inna, perkataan mubtada ni dia bertukar. Dia orang panggil dia isim inna, khabar inna. Dia bila dia mengatakan dulu mubtada khabar, faham tak? Subjek predikat mubtada khabar. Masuk inna, mubtada khabar ni bertukar nama. Silap-silip ni kena tu takut jadi keliru, okay? Baik kita buku, okay? Mubtada sudah menjadi isim inna. Alim ni khabar juga, tapi khabar inna. Ingat dah? Ingat ni? Mubtada khabar, isim inna, khabar inna. Okay. Orang pondok kata menasakkan isim meropokkan khabar. Itu bahasa senang dia. Lagi. Tengok ni. Baik ni, tiba-tiba kita copy ni dah. Ni sebabnya dia mari tuduh tu mak pun jadi gitu tu. Okey. Innallah ni ambil semula ni, kita tulis sini lah bawah ni. Baik. Kadang-kadang dia masuk go ni. Kana. Ya. Buat apa? Kana. Ni. Saat ni sesungguhnya hak ni adalah Allah itu maha mengetahui. Mari ni dia terbalik. Kanallahu, dia bagi sin. Betul? Dia terbalik. Ini sudah jadi isim kana, khabar kana. Seperti juga nama tulu. Isim inna, khabar inna. Isim kana, khabar kana. Jadi dia terbalik. Inna, dia makan depan. Dia makan mubtada. Dia tak cara ke khabar. Mari kana, dia makan khabar. Dia tak cara ke mubtada. Dia tukar nama lah. Boleh ingat ni? Ni ingat dah lah. Biasa dah ni. Ngaji mata jurumiah ni ada. Okey. Baik, kita pergi ke ayat Quran ni kan. Innal ladzina, maknanya allazina ni kalau sekiranya ada kalimah yang mu'rab, kalimah yang boleh mu'rab, dia jadi bagi datah ni. Tapi bila allazina ni dia panggil mabni, ingat tak? Jadi dia tak boleh lah tengok bagi datah ni kebetulan je allazina duk mana-mana, allazina sama. Okey. Kafaru ni fi'il apa? Fi'il mati, dhamir apa? Hum. Kafara, kafaru. Mana? Baik.
bermakna telah kupur. Bila telah kupur mereka itu, siapa mereka ni? Alladzina, tidak oleh kafir lagi mereka. Adapun orang-orang yang kupur. Ni. Pasal dia kembalikan ini. Sebab dia ni jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah, hak ni kena jamak lah. Kalau dia tukar, hak ni kena jadi kafara. Laqad kafaral ladzina. Ingat tak? Dalam ayat bila alladzi duduk belakang, dia kata kafaral ladzina. Waqad kafaral ladzina. Tengok. Dia kata kafara. Macam tadi lah. Cerita tadi, ingat tak? Tadi ittakhaz yattakhizu a'dha tu kan. Jadi kalau kafara dia duduk depan dalam ayat lain, dia akan jadi kafara. Laqad kafaral ladzina qalu. Dah. Tapi hak ni alladzina kafaru sebab dia jumlah ismiyah. Hak ni fa'il dia mustatir. Kerana mustatir tu jadi kafaru tu. Faham tak? Okey. Sawaun. Buat apa bagi ni? Ni cerita tadi ni. Dia ni kerja dia. Dia membagi ataskan isim dia. Isim dia allazina kafaru ni. Isim dia. Khabar dia ni. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama. Sawaun serupa. Khabar dia di sini. Faham tak? Okey. Alaihim ke atas mereka itu. Mereka itu siapa? Kafaru ni lah. Ni. Anzarta. Gapan. Ni ni kan? Tengok. Ada royak baru ni. Adakah? Adakah ni dia ada dua sini. Kadang-kadang dia terjemuh adakah, kadang-kadang boleh jadi sama ada. Dia kita nampak lain tapi orang Arab dia macam serupa. Sama ada dengan adakah. Sebab adakah awak sama ada awak? Dia dekat-dekat gitu. Sama dengan hal baru ni ke tak? Sama dengan hal adakah. Tapi dia biasanya kalau ni dia lawan dia am. Kalau hal dia lawan au. Okay, au. Am ni sama dengan au atau kan? Boleh tak ni? Okey. Tak apalah bukan kita jumpa semula. Sama ada. Kita terjemuh ni tak boleh terjemuh adakah. Terjemuh sama ada. Sama ada anzarta. Di sini sekat ni. Rasa-rasa PN apa ni? PN mati untuk berapa huruf ni? 4 huruf. Anzara. Anzara yunziru. Anzarta. 4 huruf dah. Bila 4 huruf dia kena PN mudhari' dia kena yu lalu. Ingat tak? Anzara yunziru. Makna dianya beri peringatan. Biasanya anzara ni beri amaran. Amaran buruk. Dia tuju ke Nabi ni. Sama ada engkau beri amaran. Nampak ni terjemuh gitu tak? Mu tak? Dah tu. Hum ni maf'ulun bih ni. Sepatutnya bagi datah. Ni, tapi tak jadi bagi datah. Moga dia mabni. Faham tu mabni mu'rab lah. Sepatutnya bagi datah ni. Anzartahum, sama ada engkau beri amaran hum akan mereka, am atau dia aw ni, lam tunzir. Tengok tubik mudhari' ni. Anzara yunziru tunziru anta. Ada? Masuk lam tunziru jadi tunzir. Masuk lam dia jadi baris mati. Lam yalid wa lam yulad. Baris mati belakang tu dah. Ni. Kalau lan dia jadi bagi atas. Am bagi mati. Okey. Sama ada engkau beri amaran kepada mereka atau engkau tidak beri amaran kepada mereka. La yu'minun, tidak beriman mereka itu. Siapa dia? Kafaru. Ni fi'il mudhari' untuk hum. Daripada mati dia amana
yu'minu. Yu'minu untuk hum yu'minuna. Sikit lagi tengok Quran tak payah tengok terjemah dekat ke. Faham dah ni? Tak. Nampak tak? Nampak tu. Dia kata dia kata matlamat kita ni suruh ketik Quran ya, bukan buat kecek dia kata. Jadi tapi sebenarnya nak sampai situ tu kalau kita guna kaedah mata jurumiah lambat nak boleh ni tak cakap faham tapi kita main kau ni boleh faham dah. Hak ni sementara ni kira ni. tu kena tengok tafsir tu. Jadi seolah dia royak ke Muhammad mu tak secaralah ke dia. Sepotolo apa-apa ni royak ngata royak serupa. Ni royak gitu ya. Tu kena tengok tafsir Ibnu Katsir lah apa lagu tu dah. Apa ada sekali ayat tu dah? Kisah lagi dah. Biar dia dua ayat dah. Khatama. Apa yang apa? Mati. Khatama ni maknanya ni. Seal. Khitam. Tutup seal. Allahu apa hu? Pak ai khatama. Allah telah seal. telah memeteri oleh Allah. Ni jumlah fi'liyah. Ala kepada dia. Ke atas kulubihim. Kulub ni kata yang apa? Jamak bagi qalbun. Qalb. Allah telah seal, telah menteri ke atas hati-hati mereka. Wa ala dan ke atas pendengaran mereka. Pendengaran mereka sam'un. Pendengaran mereka wa ala dan ni. Di sini dia kata seal ni sebenarnya sekat ni ya. Dari segi nahwu. Hak cerita si ni Tuhan si nya orang hati dengan pendengaran. Hak ni cerita lain ni. Hak ni dia cerita lain. Wa ala absarihim ghishawah. Hak ni tidak seal tapi dinding. Hati disil. Pendengaran disil. Penglihatan ditutup. Dia guna lain ni. Ni nampak tak? Baik. Inilah dia panggil sepatutnya mubtada dulu baru khabar ke dia. Ghishawatun ala absarihim. Ni mubtada ni. Inilah susun ni dia panggil khabar muqaddam, mubtada muakhar. Tak ingat lagi? Apa yang bagi depan ni kerana dia mubtada. Dah mubtada apa duduk belakang. Inilah dia panggil mubtada muakhar, mubtada yang dikemudiankan. Khabar didahulukan. Mana khabar? Ala absarihim. Tengok kita boleh tafsir ayat Quran apa? Dengan nahwu ni kita boleh tafsir dah. Dari segi bahasa. Allah telah cok, telah menteri hati dan pendengaran mereka, tapi mata dia tidak cok, dia tuduh. Ni mubtada muakhar, khabar muqaddam pula ni. Sebab dari segi sudut bahasa kan, dia bergantung kepada dia nak stres, dia nak tekan kepada gapo. Sebabnya kadang-kadang kita kecek ni, kalau kita guna mubtada khabar, sedangkan kita nak pentingkan khabar. Kita kata tak ada orang dalam rumah. Tu subjek predikat biasa. Dalam rumah tu tak ada orang. Tidak lain kalau kod Melayu kita kecek ke mana cikgu. Apa beza dua tu? Di dalam rumah itu tiada orang. Tiada orang dalam rumah tu. Kita nak gapo dia kita nak? Jadi dia nak royak ni, dia nak royaknya. Dia nak royak penglihatan mereka tu ditutup. Lepas tu walahum adzabun alihani mubtada semula. Walahum sepatutnya adzabun wa adzabul lahum. Sepatut gitu. Dan azab lah bagi mereka. Tak. Dan bagi mereka itu azab. Tak tahu nak royak kod Melayu tak kerti, tapi nak royaknya diwak mubtada muakhar ni, itulah yang dia nak stres.
Terfikir dia dah. Tapi benda tu boleh nampak dah. Okey. Azabun, apa dia bagi depan? Kerana dia adalah mubtada. Mubtada yang dikemudiankan. Dia panggil mubtada muakhar. Mana khabar dia? Lahum. Azimun ni apa dia jadi bagi depan juga? Sifat kepada azabun. Azab yang besar. Yang kan kau dah? Nak saya lagi? Habis cerita orang kafir, baru nak masuk orang munafik pula. Kita berhenti 5 minit dah. Jadi nesuk tak dah. Kau tepu dah ye otak. Ye, boleh lagi? Dah, boleh faham kau ni? Ada soalan sini? Boleh follow? Dia lama-lama dia besok kau ni. Dia ada kita atas besok. Cuma kita nak mengesah, kita tengok dalam i'rabul Quran dia rakyat dengan cara jelas. Ada lagi banyak-banyak payah dia tu. Baik. Bila kita besok, kita tahulah benda. Dia nak kan tu gajilah kata cem mana? Cem dia lama dah. Dia benda payah kan? Tanya tu gajilah. Tu guru cem mana benda lagu ni nampak serupa? Cem dia lama dah. Sedap dia jawab. Kira mudah duk main ni. Jadi cem. Okey, kita pergi ayat ni pula. Tak besar lagi ni. Tak ada apa. Habisin dah. Wahum lah habis ayat dah. Dah ayat yang indah. Kau tak sih dah? Nak lagi, nanti dulu. Kita buat gini dulu. Lepas kita buat sini. Tak sedap dia mouse ni tak ada go to dia ni. Tak ada pack dia ni. Kita tukar kepada silap tadi tak buat dulu. Dah. Rugi masa lagu ni. Betul dah? Tukar ketik. Okey, tengok dah. La ilaha. Tak masuk habis. Okey, kita pergi ke traditional Arabic. Tukar kepada 50. Tu dia. Sadarkah? Tak ada nampak tu. Apa? Ni lagi dah. Wa minan nasi. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tengok. Wa minan nasi. Tu memang faham tak? Dan daripada annas, manusia-manusia. Perkataan annas ni jamak dia, tu dia jamak dah. Mufrad dia apa dia? Insan itu tak unasun. Nasun. Okey. Unasun nanti dah. Ya. Unasun annas. Okey. Dan daripada manusia itu man. Mana? Ni min. Wa min. Baca na ni buat tikih hadalil la. Wa min annas wa minan nasi. Ni kita tahu dah kerja majrur dah. Man siapa? Yakulu. Yakulu ni fi'il mudhari' kembali pada man. Man yakuni ni jumlah ismiyah. Tapi jumlah ismiyah dia jadi mufrad ni sebab dia huwa. Betul tak? Man yakulu amanna. Baik, cuba tengok sini dah. Ni juga khabar muqaddam mubtada muakhar kan ni. Wa minan nasi, ni dah kau. Jadi oleh kerana tak nampak mubtada dia sebab dia masuk dalam jumlah ismiyah sendiri ni, man ni lah tenang. Wa minan nasi man. Man ni sebenarnya kalau sekiranya duduk di muka lain jadi bagi depan. Sebab dia mabni. Apa tadi? Apa bagi depan ni? Sebab dia ni mubtada muakhar. Ni khabar muqaddam ni. Faham tak? Okey, biar tu. Yakulu ni cerita kepada man ni pula. Mana dia? Man ada daripada manusia tu hak berkata bukan manusia kata. Orang man. Bukan semua nas. Man daripada nas tu yang berkata.
Bukan semua manusia. Habis dah cerita menas ni. Man. Daripada manusia tu, ada siapa? Macam seseorang ni yang berkatanya. Bukan nas berkata, seseorang yang berkata. Faham ni? Jangan duk kait dengan ni. Kita kata gini, orang sebutir kapur 50 orang. Ada seorang yang kecek lagu ni. Kita nak kecek atas seorang ni. Baik? Taklah dia kata. Baik. Bila dia kata gitu, dia kecek, dia mewakili orang ramai. Nampak tak? Hok kecek seorang. Tapi dia tidak kata aku. Puak-puak kambing ni. Ni. Seorang kecek. Tak kena kecek ramai-ramai. Dia kata amanna. Amana yu'minu. Kalau seorang amantu, bila ramai amanna. Tu jadi sa'du tu sebab aman nung. Tak pada? Kami beriman billah dengan Allah, wa bil yaumi dengan hari al-akhir, wa ma. Ni kata ma ni dia banyak jenis. Ada ma tu ada sesuatu ataupun tidak. Ma nafi di sini. Ma tidak. Dan tidak mereka itu bi mu'minin dengan orang-orang mukmin. Ni bukan PA ni. Mukmin isim fa'il dia panggil dia. Amana yu'minu mu'min. Okey. Mukmin mari di mana perkataan mukmin? Mukmin mari di mana-mana? PA dia panggil sini isim fa'il. Belajar dah baru ni kan? Isim fa'il kalau tidak 3 huruf, 4, 5 ni mula dengan huruf min. Ambil daripada PA mudhari'. Cuba kita tengok. Ngaji hak ni. Berapa sekat ni hari ni dah? Amana yu'minu. Tak usah tengok hak madhi tu kita nak kecik mudhari' kita. Yu'minu. Ambil PA mudhari'. Yu'minu. Okay. Yu'minu, bila kita nak buat isim fa'il dia, kita buang huruf mudhari' dia. Mana? Kita buh min. Hak lain kita kekal belakang. Mudah tu. Okey. Dengan bagi depan. Ni kena ingat. Tambah min semuanya bagi depan. Sama ada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semuanya isim fa'il. Tambah min bagi depan. Ganti tepat huruf fi'il mudhari' dia ni. Huruf pertama ni, huruf mudhara'ah dia panggil ni. Lepas tu kita sambung terus supaya biasa. Lepas tu bagi bawah juga. Cuma bila dia jadi isim, dianya mesti ada bagi 2 lah. Nampak tak? Bagi 2 ni kerana dia isim. Sebab ciri-ciri isim ni ialah bagi 2 kalau tak ada alif lam. Faham ni? Tapi dia dibina daripada fi'il mudhari'. Kalau 4 huruf, 4 huruf. Kalau PN 3 huruf, dibina daripada madhi. Dibina daripada padi tambah alif. Apa? Keseni kata. Kalau cuba kita tengok cara nak buat isim fa'il. Jadi hak ni bila jamak ni mukminin, mukminuna, mukminina tu hak tu jamak pula dah. Jamak muzakkar salim. Okey. Misalnya kita tengok dalam wajah yang sama, kita tengok aslama masuk Islam. Aslama tak sambil tu kami ambil mudhari' lalu. Yuslimu. Baik, kalau tukar ni jadi apa? Muslimu. Ya, orang muslim. Apa dah? Cuba kalau tengok ni. Kita ambil hak banyak urut sikit dah. Bukan banyak urut, dia berwajah lagu lain. Nafaqah. Nafaqah ni bersifat mushaf. Nafaqah kalau mudhari' yunfiku. Mungkinlah yunafiku. Yunafiku. Nafaqah yunafiku. Tak? Yunafiku. Kalau nak jadi kata, nak tukar ke mana? Munafikun. Betul jadi munafik. Kenapa tak? Cara kita nak bina isim fa'il yang munafik. Yujahidu. Mujahidun. Nampak tak? Apa panggil mujahid?
Ambil 5 huruf. Ijtahada, yajtahidu. Tahidu. Acu buat isi pak yang kawan. Mujtahidun sebab apa panggil mujtahid? Kau yang mujtahid kan? Mana lagi? Mudah. Seronok juga ngaji kan ni. Kita jumpa bukti. Orang dia sebut sekarang ni kita tahu bukti dah. Ini ialah isim fa'il. Isim fa'il ni maknanya isim pembuat bagi satu perbuatan. Kalau berjihad, orang yang berjihad. Kalau Islam, orang yang Islam. Kalau kafir, orang kafir. Tu maknanya isim fa'il. Isim pembuat. Pencuri, sarik dia panggil. Pasal dia 3 huruf. Sarik pencuri. Orang zina, zaning. Tengok tu. Pasal dia zana yazni. 3 huruf. Okay? 3 huruf dibina daripada fi'il mati. Pembentukan isim fa'il. Boleh tak? Cuba carilah. Misalnya engineer dia panggil. Handasa, yuhandisu. Muhandis. Boleh tak? Muhandis. Fassara, yufassir. Mentafsir. Acik bina. Mufassir. Dia telah sepakat para mufassirin kita kata. Kenapa tak? Mufassirun bila jamak mufassirin. Mufassirina tu tengok kedudukan apa pula? Nampak faham banyak dah ni banyak ilmu dah nampak satu dah tak gelak dah nampak ni. Macam mana kita best tu. Insya-Allah ni dengan Quran yang kita buat-buat dengan tengok gua ni biasalah ni. Ada soalan ni?